السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأمين سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita dalam rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita insan yang berlumba-lumba mencari kebaikan seperti pesanan Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Kata Allah, berlumba-lumbalah kamu, kejar-mengejarlah kamu untuk melakukan kebaikan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan semakin menghampiri kita. Dia pasti datang. Kita sedang menantinya. Tetapi harus ada satu kebimbangan di dalam kalbu kita semua. Apakah kebimbangannya? Kebimbangannya ialah, adakah kita sempat bertemu Ramadan ataupun tidak? Semua orang ingin jumpa Ramadan. Sebab itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, dari seawal bulan Rabiul Awal hingga mereka sampai ke Sya'ban, mereka tidak pernah berhenti berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Dengan doa itulah kita juga memohon pada Allah. Mari sama-sama kita bacakan doa tersebut. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ini doa berbagai-bagai matan, versi yang sampai kepada kita. Rabiul Awal ialah bulan yang ketiga, bulan musim sejuk. Bulan kalau siapa yang melakukan umrah, seronok. Ramai orang berlumba-lumba nak umrah Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Karena cuacanya yang nyaman, dingin, bahkan kadang-kadang teramat-amat sejuk.
Dan waktu ini jika siapa yang ada rezeki diberi oleh Allah, kalau dia ke Taif yang jaraknya kurang lebih 100 km lebih daripada Makkah Al-Mukarramah, atau sejam lebih perjalanan melalui satu miqat nama Qarnul Manazil, dia akan dapat melihat salji di gunung-gunung Taif. Sahabat yang berada di musim sejuk ni, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu adil. Mereka telah berdoa dengan doa tadi. Apa arti doa tadi? Allahumma ya Allah, ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kenapa mereka perlu berdoa demikian? Kenapa ya? Sedangkan bulan Rabiul Awal itu bulan sejuk, dan Ramadan itu bulan yang panas. Panas. Ramadan daripada kalimah rumidha. Apa dia rumidha? Rumidha itu ialah dipanaskan cuaca di saat itu, ya, dengan satu kepanasan yang amat dahsyat hingga membakar kulit, merobekkan tekak, meleburkan perut. Panas. Kenapa mereka perlu berdoa di bulan yang sejuk untuk bertemu bulan yang panas? Kerana mereka telah tahu apa yang Nabi ajarkan kepada mereka, kelebihan-kelebihan Ramadan. Ada satu tempat tak jauh juga daripada sini. 2-3 malam yang lepas saya berceramah di situ. Tajuk dia tuan-puan bombastik juga. Tajuk dia, alamak Ramadan datang lagi. Itu tajuk dia. Saya tengok tajuk tu, saya kata, kenapa dia bagi tajuk ni dekat PA saya? Dia kata, tak tahu Ustaz, dia bagi tajuk ni. Tajuk tu sinis tu. Saya tahu jawab saya pintar, kerana surau tersebut surau yang hebat, surau Jumaat yang hebat, ya. Jadi dia nak semua ahli dia, jamaah dia memahami arti ketibaan Ramadan yang dinanti-nantikan. Jangan buat terkejut, alamak Ramadan datang lagi. Patutnya kita bimbang, alamak aku ni sempat atau tidak bertemu Ramadan. Ramadan pasti datang. Dia tak akan tunggu kita, dia akan datang. Dia tak tunggu kita rumah kita kemas atau tidak, dia pasti datang. Kita sibuk kemas rumah untuk Syawal, kita tak sambut pun dia, rugi serugi-ruginya. Dia akan datang sama ada kita bersedia atau tidak untuk beribadah di dalamnya. Dia akan datang. Kita tak bersedia untuk berpuasa di dalamnya, dia tetap akan datang. Kenapa kita yang cari pasal tidak mahu ada istiadat, persediaan untuk berpuasa? Lalu kita gunakan alasan tiada istita'ah. Saya yakin yang datang salat berjamaah pagi ini yang sedang berada dalam dewan yang mulia di Masjid Al-Khairiyah Seri Gombak ini, semuanya orang baik-baik semuanya, orang yang bagus-bagus semuanya, orang yang akhlaknya terpuji semuanya. Yang kita bimbang yang tidak datang, ataupun datang sekadar untuk salat, bagus dah. Tapi kenapa dia tinggalkan majlis ilmu, yang mana majlis ilmu itulah nak memastikan salatnya itu diterima Allah atau tidak. Ada orang bangkang pandangan ini. Ada orang kata, kenapa Ustaz sebut kena tunggu dalam majlis ilmu selepas salat? Mungkin dia ada urusan. Baik, sebesar mana urusannya berbanding dengan urusan ilmu? Ada orang salat tapi salatnya ditolak. Kenapa? Tidak sah salatnya. Ada orang salat sah salatnya tapi tetap dileburkan Allah, dimansuhkan salatnya. Kenapa? Dia derhaka kepada ibu dan ayahnya. Ada orang salat, orang berhaji, orang buat sedekah, ya, tapi besok dia jadi muflis. Kenapa? Dia tidak membayar hutangnya. Ini memerlukan kepada kefahaman ilmu yang sungguh mendalam. Hadirin rahimakumullah, tajuk yang diberikan pagi ini ada kaitan dengan apa mukaddimah yang telah kita sampaikan tadi, iaitu redha versus restu, ataupun restu versus redha. Dahsyat juga tajuk yang bagi tajuk ni pun. Ustaz Isyam ke siapa tak tahu? Ni kerja Ustaz Isyam dah ni, ya.
Saya berpinau tuan-puan tengok tajuk tu. Tadi saya qiyamul lail di masjid Sayyidina Mu'adz bin Jabal Setiawangsa. Saya ingat pagi ni saya nak mendengar kuliah Syekh Ustaz Hazri Al-Bindani, tapi balik-baliknya saya pula kena bagi kuliah pula pagi ni. Ala kulli hal, Allah mengatur yang terbaik. Tuan-puan, inilah tajuk yang diamanahkan. Kalau kita boleh memahami bahawa di antara restu dan redha ini adalah dua benda yang jauh berbeza, tak sama. Bahkan kita insan umum, orang-orang awam ini akan terkeliru, mudah salah tafsir jika kita silap menghurainya. Dan lebih dahsyat lagi, ia boleh membawa kecacatan dalam tauhid, dalam akidah, dalam perkara-perkara usul agama. Ini bukan benda-benda mudah. Kita jangan buat mudah. Jenis manusia ini zaluman jahula. Wa kana al-insan, dan telah adalah manusia itu, kata Allah, zaluman, dia suka melampau-lampau, jahula, lagi dia dungu, tidak tahu, bodoh. Ada orang marah kan kita guna perkataan itu, tapi kalau sebut jahil, dia kata tak apa, jahil je. Sedangkan jahil itu lebih dahsyat daripada perkataan dungu dan bodoh tadi. Kita bodoh di mana? Banyak bodoh kita. Jangan kita dabik dada kita tahu semua benda. Yang maha tahu siapa dia? Allah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengajar kita adab dengan Allah, adab dengan guru, adab dengan malaikah. Nabi ketika di Isra' dan di Mi'rajkan, ketika melalui peristiwa Al-Isra', ketika burak bergerak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan gerakan yang Masya Allah, tabarakallah, sangat dahsyat. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Suratul Isra ayat 1, muka surat 282, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Nabi pada waktu itu diperintah oleh Jibril, diberitahu oleh Jibril bahawa Allah mewahyukan untuk Nabi turun dan salat 2 rakaat di satu tempat. Ketika Nabi turun untuk salat, Jibril tanya, engkau tahu tak tempat ini apa ya Rasulullah? Nabi tengok sekitarnya. Nabi tahu. Nabi tahu itulah dia Yathrib. Pernah dibawa oleh ibunya ke Yathrib menziarahi makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam selalu pun singgah di Yathrib bila waktu baginda membawa barang dagang daripada hidup bersama dengan Abu Talib, bapa saudaranya, dan juga Raja Makkah satu ketika dahulu, juga ketika membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin at-tahirah. Ya. Jadi baginda tahu. Tapi adab dengan guru baginda ajarkan kepada kita. Lalu baginda menjawab, aku tidak tahu. Tu Nabi tunjuk pada kita, aku tidak tahu. Nabi boleh bagi tahu, hadza Yathrib, ini Yathrib. Tapi Nabi kata aku tidak tahu. Kenapa? Kerana Nabi nak ajar kita, Nabi nak didik kita, Nabi nak adabkan kita. Ada benda yang kita tidak tahu di sebalik perkara yang kita tahu. Malaikah pernah ditegur oleh Allah ketika malaikah berargumentasi dengan Allah, seperti Allah rakamkan dalam suratul Baqarah, muka surat yang ke-6, ayat yang ke-30. Hadirin rahimakumullah, apa tanya malaikat ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguh-sungguhnya aku ingin jadikan, ciptakan di muka bumi ini pemimpin.
orang yang akan mengambil tadbir bumi ini, akan kuserahkan pentadbiran padanya. Malaikat bertanya Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tuh, malaikat kata, ataj'al, adakah engkau ingin jadikan, fiha artinya di bumi itu, ha merujuk kepada al-ard, orang putih sebut earth, yang tak berapa lama baru-baru ni heboh lah sangat, bumi itu bulat lah, lepeh lah. Ada orang tanya saya, Ustaz, sebenarnya yang betul bumi ni bulat ke lepeh? Saya jawab 4 segi. Ambil hang, tanya sangat. Habis tu macam mana orang kata bulat? Saya kata macam dadu juga. Dadu tu 4 segi. Waktu dia pusing laju nampak bulat, kenapa 4 segi? 4 segi Ustaz. Habis tu 4 segi pula, kata dia. Bagi pening terus. Benda dah selesai lama dah tuan-puan. Tak payahlah. Banyak lagi benda nak dibincangkan untuk kemajuan ummah ini, untuk akidah difahami dan diperkukuhkan, untuk syariah dilaksanakan secara keseluruhan, untuk akhlak diimplementasikan dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak kita yang akan gantikan kita nanti berceramah di tempat yang sama di mimbar ini, yang akan duduk di tempat ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak abang rahimakumullah, tetamu Allah di taman syurga ini, yang akan mengimarahkan al-khairiyah ini. Itu patut kita bincang lebih dahsyat. Jadi kata malaikat, adakah engkau nak jadikan padanya bumi itu may yufsidu fiha, barang orang yang mana dia itu akan buat kerosakan di muka bumi, wa yasfikud dima, ya Allah, dan mereka dan dia, yakni orang tu nanti, makhluk tu nanti akan yasfikud dima. Apa arti yasfikud dima? Mereka akan tumpahkan darah, mereka akan berbunuh-bunuhan. Lihat apa yang terjadi di Palestin, apa terjadi di Yaman, apa terjadi di Mesir, apa terjadi di Myanmar, apa terjadi di seluruh tempat di mana umat Islam ini ada, ya. Dan hatta sekalipun dahulunya mereka berbunuh-bunuhan. Yang menyedihkan kita antaranya khabar yang sampai dari New Zealand, satu tempat yang kita tak terjangka nak terjadi peristiwa tersebut. Dalam keadaan New Zealand, kita tahu negara antara yang teraman yang direkodkan dan dinyatakan. Ini malaikat tanya, tapi Allah jawab. Allah jawab, tapi sebelum jawapan Allah, malaikat bagi tahu lagi, wa nahnu, kata malaikat, dan kami ni, kata malaikat, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdika, dengan memuji engkau, nusabbihu bihamdika, wa nuqaddisu lak, kami menyucikan, mentakdiskan untuk engkau, ya Allah. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh-sungguh, kata Allah, aku ni lebih tahu, a'lam, aku lebih tahu, ma la ta'lamun, apa benda yang kamu tidak tahu. Jadi perkataan restu dan redha ini pun tuan-puan, kalau sekali kita dengar, kita kata sama, tak. Kerana restu itu merupakan sesuatu kehendak kita. Restu itu satu kehendak kita, kehendak kita, ya, yang mana kita lakukannya tanpa sebarang halangan. Oh, macam mana pula tu, ya? Kadang-kadang yang dikatakan restu itu selaras dengan syariat, kadang-kadang restu itu sesuatu yang bercanggah dengan syariat. Itu. Semua kehendak dan amalan yang kita buat berlaku sekiranya ada keizinan dari Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam hal ini kalau kita lakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan syariat dan kita mesti laksanakannya juga,
Artinya ada keizinan daripada Allah tapi tiada keredaannya. Ada restu dari Allah tapi tiada keredaannya. Ini kena faham. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keliru pada manusia itu sendiri. Bukannya salah pada ajaran agama dan perkataan-perkataan tersebut, tapi kita orang awam ini kita tak faham. Kita tak selayaknya menyalahkan agama. Seperti mana hari ini fitnah berlaku pada agama bukan kerana agama tapi kerana pengikut-pengikut agama Islam yang suci ini. Kita tengok saja hadirin rahimakumullah, tandas. Tengok tandas. Cukup tandas masjid. Nak lagi mudah tak payah tengok tandas. Kita tengok kasut-kasut yang disusun ketika kita memasuki Baitillah, rumah Allah ini. Bagaimana kita susun tadi? Bagaimana kita susun tadi? Hadirin rahimakumullah, kita tahu at-tuhuru syatrul iman. Mari kita baca hadis tu ramai-ramai. At-tuhuru tak mau baca bahasa apa? At-tuhuru. Lagi saya tak dengar lagi tu, saya ulang. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu sebahagian daripada iman. Taharah itu sebahagian daripada iman. An-nadhafatu minal iman itu bukan hadis. Wallahu a'lam. Kalau ada jadi hadis, wallahu a'lam, saya tak tahu. Tapi yang saya belajar at-tuhurul iman. Itu umat Islam ni kita duduk cerita tentang kebersihan ni bukan main lah. Dan bagi bagaimana halnya kita dengan kebersihan ni. Ini nak faham ni, restu dan redha. Ajaran agama bagi tahu kata kena bersih, kena suci. Bersih tak sama dengan suci. Katakan atas kapet ini, ya, datang anjing seekor lah contohnya, dia buang air di situ, air besar ke air kecil, tetap najis mughalladhah. Yang kata bersih ni tak sama dengan suci. Sama seperti restu tadi tak sama dengan redha. Bersih ya. Kita ambil tisu, kita jemput buang najis air besarnya tahi dia, kita ambil tisu lagi, kita lap air kencing dia. Ya, kita gabu begitu. Kita pun ambil perfume, spray deodoran ke apa. Deodoran untuk badan kita dah. Febreze ke apakah. Lagi best kita ambil tu yang kita kata ini ada antibakteria, anti kuman dan sebagainya, kita spray lap. Saya tanya soalan, tempat tu tak nampak dah, tak ada segala bentuk najis, ain rupa najis, rasa bau tak ada. Tapi jawab soalan saya, hadirin, ayah, ibu, adik, kakak, abang rahimakumullah, hadirat sekalian, adakah tempat itu suci? Tak. Suci ni agama yang ajar. Gunakan ajaran agama untuk bersuci. Kalau perlu gunakan air tanah, gunakan air tanah. Kalau perlu dibilas dengan 6 air mutlak ataupun basuh dengan 7 kali air salah satu daripadanya air tanah, 6 lagi air mutlak, buat. Ustaz, tapi tengah-tengah masjid boleh tak kita guna kaedah umum membalua? Kaedah umum membalua ni apa dia? Kaedah yang mana masyaqqah, kita ada kesempitan, kita ada darurat, susah, masalah lah sangat, maka kita buat acara macam tu. Lagi tak cuba lagi. Kenapa kita terus nak buat macam tu? Tai cicak okey lah tuan-puan, ni tai anjing ni. Kena guna kaedah agama. Sama tuan-puan, kita nak faham dengan bersih tadi. Ajaran agama ajar bersih. Tapi pengguna-pengguna tandas masjid surau, kadang-kadang dia tak flush tandas.
Dia tak curahkan air tempat dia kencing yang merecik mungkin tadi. Dia tak bersihkan semula tandas yang dia guna yang telah dibersihkan oleh siap masjid, oleh pekerja pembersihan masjid. Padahal dalam minda dia itu, kerja aku buang je, kerja dia memang bersih lah. Ini fikiran yang busuk dan fitnah pada agama. Lagi-lagi kalau dia diajar oleh orang-orang yang kita tengok seolah-olah dia ni reti agama, tapi dia pembawa fitnah pada agama. Baru-baru ni orang tanya ustaz, tengok ada drama An-Nur. Tuan-tuan tengok ada apa An-Nur pula? Nur apa? Saya nak kata tak tengok kok bohong lah. Tapi memang saya tak tengok pun. Di rumah saya ada TV tapi TV rosak. Anak-anak minta apa nak tengok TV. Saya kata tengok tu TV ada. Ada apa loya buruk apa ni, TV ada tapi tak boleh tengok, tak boleh buka. Tak payahlah saya kata. Setakat ni kita meninggal dunia dah tak tengok TV. Tak kan saya kata. Orang tua-tua dulu, kita dulu tak ada TV boleh hidup kan? Tapi ustaz duk keluar TV juga. Biar tu saya yang keluar. Hadirin rahimakumullah. Ya Allah. Drama Nur tu dua tu, dia tunjuk satu watak ustaz. Dia orang lah cerita, saya pun tanya jugalah. Duduk di kedai makan kadang-kadang dengan kawan-kawan tu, jeling-jeling tengok juga. Tengok lagu-lagu tu lah. Saya pun tanya ustaz tu nama apa, nama ustaz pun pakai serban apa semua. Ada gambar dengan serban dengan jubah, kaki dua-dua bersilang atas meja. Memang dia berjaya bawa watak tu. Memang dia berjaya bawa watak tu. Sampai orang marah, orang benci, orang geram dengan dia. Tapi kita sedar atau tidak, dalam kehidupan kita ini, itulah dia antara insan yang hidup di celah-celahnya. Bawa agama tapi fitnah kepada agama. Mudah-mudahan Allah jangan jadikan kita sedemikian rupa. Balik kita pada tajuk. Andai kata kita buat perkara yang berbentuk ibadat tapi dapat pula laksanakannya, ini bermakna ada keizinan Allah dan ada keredaannya. Nampak tak? Tadi kita cerita benda maksiat. Benda maksiat, kita nak buat juga benda maksiat. Kita buat benda maksiat, kita boleh buat, kita boleh buat. Tuhan tak halang pun. Tuhan bagi ikut. Salah tu. Dah kita nak buat, Allah restukan kita buat, tapi Allah tidak redha. Berbanding dengan ibadah yang kita datang subuh tadi, kita bangun seawal pagi dengan keadaan sejuknya di Seri Gombak ni, atas bukit sikit dah nyaman, sejuk, sedap. Tapi kita gagahkan bangun, kita mandi, kita berus gigi, kita wangikan diri, kita pakai pakaian yang elok-elok. Kenapa? Kerana kita belajar di Masjid Al-Khairiyah ini, guru-guru kita ajar. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kamu ambillah perhiasan yang cantik, yang elok setiap kali kamu nak pergi ke masjid. Jangan kita kelirukan diri kita ini sendiri dengan syiar yang agama ajar kita. Pakai kopiah putih. Kopiah putih tapi orang tengok tak macam putih pun, warna kuning melahang dah, macam cheesecake lagi. Itu bahasa kampung saya, kuning melahang. Dah lah tu keliling kopiah tu ada hitam. Ingatkan coklat rice, rupanya apa? Tai lalat. Menghadap Allah gitu pula pakai dia. Cuba kalau pergi kerja tengok, bukan min smart. Datang nak jumpa Allah butang baju. Butang baju ni pakai jubah lain cerita, ni butang baju. Tak pernah cukup. Lubang ada 5. Diisinya 1 tengah-tengah ni. Hal lain berlubang ke semua. Tak ada adab dengan Allah. Salat di sini pakai cantik. Salat di rumah baju pun tak pakai. Pakai kain pelekat dia. Senang ya dia jawab, sah ustaz. Empuk dengan mikrofon ni baru tahu. Ini semua rosakkan agama.
Hadirin rahimakumullah. Ini dua perkara sebenarnya baru saya faham kenapa jawatan kuasa bagi tajuk ni. Berpinau juga saya tengok, macam mana nak bagi faham ni. Jam 7 dah perempuan. Secara kesimpulannya, izin bermakna tidak ada sekatan dari Allah. Restu bermakna tiada sekatan daripada Allah. Kan orang sebut izin restu kan. Tak ada sekatan daripada Allah. Tapi perbuatan dan amalan kita belum tentu Allah redha. Tuh. Belum tentu Allah redha. Amalan yang kita laksanakan diizin oleh Allah, direstukan oleh Allah dan selaras dengan syariatnya. Artinya dapat dua-dua. Kita dapat restu Allah, kita dapat redha Allah, dan kita faham bahawa inilah satu perkara yang Allah suka kita buat. Tuan-puan, nak faham lagi? Ketika moyang kita Adam alaihi salatu wassalam duduk di dalam syurga Allah, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Dan kami telah firman pada Adam, kata Allah, duduklah dalam syurga dengan isterimu, pasanganmu Hawa alaihissalam. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. Kamu makanlah dalam syurga ni puas-puas. Benda apa yang kamu nak makan, makan puas-puas. Makanlah. Tengok, Allah bagi izin dah. Allah bagi restu dah. Bagi kan? Bagi. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. Suratul Baqarah ayat 35. Muka surat 6. Kalau saya salah betulkan. Tapi kamu jangan dekati pokok ni. Tengok tu. Tu Allah larang. Allah larang jangan dekati pokok ni. Fatakuna minadh dhalimin. Kamu datang dekat aja pokok ni, kamu jadi orang yang melampaui daripada sempadan yang kami tetapkan, kata Allah. Apa yang berlaku? Nabi Adam tak buat dosa. Kenapa saya kata tak buat dosa? Tuan-tuan cuba fikir je. Kenapa saya kata tak buat dosa? Apa ada orang buat dosa dalam syurga Allah? Tak ada kan? Lebih unik lagi, jawab soalan saya yang jahil ini. Saya jahil ini. Saya tanya tuan-puan, apa dalam syurga Allah ada larangan? Saya ulang, dalam syurga Allah ada larangan? Tak ada. Kita dilarang berpakai sutra. Tak boleh laki-laki dengan emasnya, perempuan tak apa. Syurga esok silakan. Harir, pakaian dia daripada susu. Walibasuhum fiha harir. Pakaian mereka dalam syurga nanti yang laki ke perempuan ke sutra. Dunia tak boleh. Tak boleh. Jadi apa larangannya? Apa tegahannya? Apa pula dosa dalam syurga? Tapi Allah nak didik kita. Sebab itu kalau orang kata Nabi Adam berdosa, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih, dia maksum. Satu didikan untuk kita faham. Tapi Allah ajar lagi Adam bikalimat, dengan satu kalimat doa. Apa doa dia Nabi Adam setelah Allah Ta'ala utuskan ke bumi? Nabi Adam malu memandang langit, tetapi dia tidak berhenti berdoa dengan doa yang diajar kepada kita. Apa bunyi doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Wahai Tuhan kami. Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa, walaupun masing-masing jatuh tempat jauh. Riwayat ada yang menyatakan Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, di puncak bukit, orang kampung saya sebut Pulau Serindit, ya, yang hari ini orang sebut puncak Adam's Peak. Sayyidah Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu sendiri maksudnya nenek. Jeddah ke Jaddah ke Juddah ke, artinya nenek, pelat bahasa saja. Yarhamukallah. Ya. Masing-masing doa yang tadi. Wahai Tuhan kami, Rabbana, kami telah menzalimi diri kami, tu fatakuna minadh zalimin. Dan jika engkau tidak ampunkan kami. Cuba tengok tu akhlak Nabi Adam dengan Allah. Dia hanya tidak buat satu keutamaan. Keutamaannya tidak mendekati, tapi dia mendekati, maksudnya dia tak buat keutamaan. Ya. Maka apa yang terjadi? Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampunkan kami dan engkau tidak kasih belaskan kami. Tu doa dia tu, merintih dengan Allah. Maka jadilah kami dari golongan orang-orang yang rugi. Sebab apa? Nabi Adam telah faham ini artinya restu dan redha. Allah tak larang, tapi Allah tidak redha. Buat juga tak ada sekatan. Tak ada sekatan. Kuklah nak pegang pohon itu, nak petik buah ada. Allah larang, bukan larang pegang, bukan larang petik buah. Dekat pokok tu pun Allah larang. Tapi Nabi Adam boleh pegang pokok, Sayyidah Hawa boleh petik buahnya. Hadirin rahimakumullah. Tapi perkara itu tidak direstu oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan tajuk ringkas aja begini, tak payah panjang-panjang lah. Tuan-puan tak payah panjang-panjang. Ambillah, bagi faham betul-betul. Balik nanti beritahu anak-anak kita. Kuliah subuh pagi ni cerita restu lawan dengan redha. Restu versus redha. Jadi kau orang kena faham ni. Ada benda yang abah redha, ada benda yang abah restu, tapi ada benda yang abah tak restu, tapi tak ada halangan kau orang boleh buat. Kau jangan ingat abah redha. Tu kena faham tu. Tuan-puan, ada benda mak kita tak suka kita buat, kita buat juga. Dia nak halang, dia tengok kita dah besar panjang, kita balik rumah, cara pakaian kita cara orang bijak, orang pintar. Tapi mak kita, dia tak boleh halang sebab dia makin uzur. Contohnya apa tuan-puan? Ya, kita balik rumah, kita tak bercakap sepatah dengan mak kita. Ya. Lepas tu kita keluar rumah, kita buat rumah tu macam dengan transit center pula. Macam tak nampak mak. Mak nak kata, kau nak ke mana tak nampak mak kan? Mak ni orang pintar, mak ni fikir. Anak aku dah besar panjang, umur dah 40, 50. Takkan aku nak tanya lagi. Nanti kalau dia jawab, mak, saya bukan budak kecil lagi, saya pun ada anak, dah cucu mak. Hadirin, apa perasaan aku nanti? Terluka baik aku senyap. Tapi sebenarnya mak tak restu. Tapi kita keluar rumah okey je pun, tak ada apa pun. Adakah artinya kita dapat redha Allah? Ni Ramadan. Saya nak tutup ni Ramadan. Ramadan ni tolonglah, siapa punya mak, siapa punya ayah, tolong ingat sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sewaktu nak menaiki mimbar yang dibina oleh sahabat, 3 anak tangga, naik 1, 2, terus tempat khutbah. Nabi naik tangga pertama, Nabi pusing kanan, Nabi kata amin. Nabi naik tangga kedua, Nabi pusing kanan, Nabi kata amin.
Nabi naik tangga ketiga, Nabi pusing kanan, Nabi kata amin. Mimbar Nabi tu tangga dia depan, naik daripada belakang. Dia sahabat tengok Nabi duk pusing, amin. Pusing sebut amin, pusing sebut amin. Apa hal ni? Ya. Habis selesai khutbah apa semua selesai, Rasul pun nak balik. Selesailah semua solat lah apa selesai. Nabi dilihat bangun untuk bergerak ke rumah. Para sahabat minta izin, izinkan kami ya Rasulullah. Tengok akhlak sahabat. Sebab ada pernah sahabat yang jerit-jeritkan Nabi. Turun suratul Hujurat 18 ayat. Ayat cerita adab bermasyarakat, berorganisasi, bernegara. Tuh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kamu jangan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Dan jangan kamu tengking-tengking Nabi. Siapa buat macam tu, kata Allah, dibatalkan segala amalannya. Habis. Yang dia duduk salat belakang Nabi kerana dia tengking Nabi, habis amalannya, lebur, tak ada apa. Lalu sahabat datang dengan sopan, izinkan kami bertanya ya Rasulullah. Nabi kata, ya tanyalah. Satu keanehan berlaku tadi ya Rasulullah. Panjang hadis ni, cerita terjemah sudahlah. Tadi tuan naik tangga tadi pusing kanan sebut amin, lepas tu naik macam tu juga sampai habis. Engkau sebut begitu, kami tidak faham ya Rasulullah. Sahabat Nabi kata, waktu aku naik mimbar tangga yang pertama tadi, dengar elok-elok, Jibril datang lalu beri salam kepada aku dan aku jawab salamnya. Kemudian Jibril berkata kepada aku. Para sahabat tak nampak yang tu. Ada ketika sahabat nampak Jibril. Kan. Sayyidina Umar pernah tengok Jibril Al-Amin. Pernah tengok. Tetapi berupa lelaki. Lalu Nabi kata, Jibril berkata lepas bagi salam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah. Kata Jibril, celaka dan binasalah Allah. Dengan ayat tu tak sanggup nak sebut di mulut dalam dewan salat yang mulia ini. Tetapi kata guru kami, sebutan itu selayaknya kepada tempat dan penerimanya. Allah, seperti Allah menyebut tabbat yada abi lahabin wa tab, hancur binasalah kedua-dua belah tangan Abu Lahab, dengan benar-benar hancur binasa. Tu wailul lil musallin, kecelakaan dan atau neraka wail balasannya bagi orang yang salat. Tapi kena habiskan ayat situ. Salat jenis mana? Jenis sahun, lalai. Jadi hadirin rahimakumullah, apabila kita tengok hadis itu dia bunyi gini, Nabi kata, binasa celaka di kalangan umatmu ya Rasulullah. Kata Jibril, yang mana mereka punya mak dan ayah dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tak gunakan ibu mereka, umi mereka, mama mereka, mak mereka, dan ayah mereka, abah mereka, walid mereka, abi mereka, baba mereka, untuk mendapatkan redha tu, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak guna mak ayah tu jalan nak dapat redha Allah sampai masuk syurga Allah. Apa ramai orang ada mak ayah buat tak kisah aja, tak ada tanya khabar apa pun. Ramadan dia sibuk rumah dia, siapkan beras, gula, tepung, segala macam penuh. Rumah mak ayah dia ada apa? Rumah dia segala macam ada. Rumah mak ayah dia apa pun tak ada. Dia tak pernah cari redha Allah bersama redha mak ayah. Allah saja simpan umur mak ayah dia bagi ada. Tapi dia tak mau ambil kelebihan tu. Dia buat tak tahu je. Padanlah dengan perkataan Jibril tadi. Jibril kata, aku doakan kecelakaan dan kebinasaan, kehancuran kepada umatmu jenis ini ya Rasulullah. Qul amina ya Rasulullah.
Ya Rasulullah, kata Jibril, aminkan doa aku ini. Lalu Nabi kata, aku katakan amin. Ya Allah, perkenankan. Lalu aku naik lagi tangga yang kedua. Kalau saya salah susun ni tuan-tuan betulkan. Jibril datang lagi. Jibril kata, ya Rasulullah, lagi sekali celaka dan binasa di kalangan umatmu. Bukan semua orang. Orang yang padan dengan apa yang disebut oleh Jibril ni. Apa dia yang kedua? Ramadan datang, mereka sempat bersama Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkan mereka dalam keadaan mereka tidak mendapat keampunan Allah. Aku doakan kebinasaan dan kecelakaan kepada umatmu jenis ini. Katakan amin ya Rasulullah. Nabi kata amin. Perkenankan ya Allah. Yang doa Sayyidul Malaikah, raja segala malaikat. Yang aminkan doa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, raja dan penghulu segala nabi dan rasul. Apa tuan-puan fikir Allah tidak perkenankan? Kenapa? Kerana Ramadan datang bawa segala-gala keberkatan. Satu hadis Nabi yang disahihkan oleh Ibn Hibban radhiyallahu taala anhu, Imam Ibn Hibban. Ni ulama besar hadis. Jangan kita duk reti hak 6 tu saja. Ulama fiqh kita pun alim hadis. Alim hadis, bahkan mereka punya kitab hadis. Imam Malik dengan kitab Muwatta'nya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dengan Musnad Imam Syafi'inya. Imam Ahmad bin Hanbal dengan Musnad Ahmadnya, Ahmad bin Hanbal. Tiba-tiba kita duk kata kenapalah Imam Malik bin Anas tak ambil Imam hadis Imam Bukhari. Dia tahu ke tidak siapa hidup dulu, siapa meninggal dulu? Hadirin rahimakumullah. Lalu nak cerita ni, lalu orang yang selayaknya Ramadan tiba, dia baca hadis ni, Ramadan awaluhu rahmah, Ramadan awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, tengahnya keampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, di hujungnya dibebaskan daripada belenggu api neraka Allah. Dapat rahmat, dapat keampunan, dapat pembebasan, pelepasan, dikecualikan daripada api neraka Allah. Kenapa? Kerana orang ini berdoa. Contoh doa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha at-tahirah ummul mukminin. Mai kita baca doa ni ramai-ramai. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu matan yang itu. Tuan-puan nak baca, nak kreatif dengan doa tu, silalah, tak ada masalah. Bab doa ni umumnya Allah kata ud'uni, kamu semua doalah kat aku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan untuk kamu. Kita nak ubah sikit doa sesuai. Takkan nak baca Allah fa'fu anni, dah ramai kita baca ramai-ramai, baca fa'fu anna, no problem. Nak tambung fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il mu'minin, silakan, no problem. Yang kita herannya yang tak baca doa tu, tu dia duk kalut orang baca doa tambah kurang yang tu, yang dia tak baca doa terus. Ni tapi orang tu tak datang lepas gini, yang datang baik-baik semua ni. Hadirin, apa maksud doa tadi? Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguh-sungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Allah guna kalimat untuk dirinya dengan namanya. Allah beritahu Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau selalu suka bila-bila pun, fi'alul mudhari', present and continuous tense. Sampai bila-bila pun, setiap masa ketika Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Apa beza maaf dengan Al-Ghafur? Boleh kita kata Allahumma ghfirli, boleh. Tapi apa beza Ghafara, yang namanya Allah itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, dengan Al-Afu, yang Maha Pemaaf. Dulu saya pernah kerap juga dengar bunyi-bunyi di kalangan orang-orang kita, dia kata minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan orang. Mana boleh kata kepada orang minta ampun maaf, dengan Allah ya ampun, dengan manusia maaf.
Salah juga kalau kita bererti-erti lagi. Ini katalah ini amalan kita. Katakan tuan-puan, katakan contoh ya. Ni kertas amalan kita lah ni. Jadi amalan kita ni macam-macam. Tiba-tiba ada satu list amalan kita tu amalan jahat. Duduk sebelah kiri akaun kita lah. Ni kita punya T account. Yang ni semua revenue, income, bonus, dividen semua belah ni. Mai sebelah ni expenses, loss, apa segala bankrupt tu sebelah ni. Okey, tak apa. Ni habis amalan jahat-jahat ni kan tulis kat sini ni. Ha, kita cerita tadi lah. Yang kita cerita tadi tu, buang air besar tak flush, buang air kencing tak siram elok, ya. Datang masjid pijak kasut orang untuk nak duduk kat depan kasut slipper dia, tak berkisah bawah telapak tu bersih suci ke tidak. Dosa duk mengumpat. Ustaz tu bila nak berhenti lagi pukul 7.18 dah. Awak tak angkat tangan bagi tahu, yang duk sebut dalam hati kenapa? Ini dosa. Al-Ghafur, Maha Pengampun Allah. Kita pun minta, ya Allah ampunkan. Allah ampun. Apa nak beza dengan Al-Afu? Ampunan Allah itu dengan catatan ini tak dipadam tau. Catatan ini ada. Tapi kiasannya nak bagi faham ialah atas ni ada satu cop tulis pom, diampunkan. Ghafarallahu lahu, Allah telah ampunkan bagi fulan ini. Ghafarallahu laha, Allah telah ampunkan bagi fulanah, orang perempuan ini. Tapi kita boleh baca salah dia, duk ada ni. Tiba-tiba kita dalam Ramadan kita minta, ya Allah maafkan kami. Catatan tadi yang duk ada tadi tu, dia jadi hilang habis, segala catatan hilang, tak ada langsung tulisan. Ini beza Al-Afu dengan Al-Ghafur. Hingga nanti jangan terkejut Malaikah bertanya, Allah, ya Allah, orang ini laki ke perempuan ke fulanah ke? Kami telah catat amalan jahatnya, macam-macam dia buat jahat. Fitnah orang itu lah, fitnah orang inilah, peburuk orang itu, peburuk orang ini, dia seorang je betul, orang lain semua salah. Tapi hari ini kenapa kami tengok catatan kesalahan itu hilang, ya Allah, sedangkan kamilah yang mencatatnya. Kami telah laksanakan tugas kami, ya Allah. Kami tidak alpa, tidak lalai, ya Allah. Tu malaikat. Malaikat ni la ya'sun Allah. Malaikat ni tak pernah derhaka dengan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni dia buat benda yang diarahkan Allah pada dia. Jadi malaikat jadi bimbang, ini tak ada pula amalan ni. Maka kata Allah, kamu telah catat buat kerja kamu, tapi aku, kata Allah, aku telah padamkan segala catatan kesalahannya kerana dia memohon pada aku. Demi namaku Al-Afu, aku tidak akan benarkan orang lihat apa salah yang dia buat. Aku maafkan keseluruhannya. Ni nak faham Al-Ghafur dengan Al-Afu. Kalau tadi restu dengan redha pun kong kali kong kelang kelibut hujung pangkai tak ketahuan hala, nak faham Al-Ghafur dengan Al-Afu. Astaghfirullah. Tuan-puan cukup. Mohon ampun daripada saya. Tuan-puan pun kenal dah rasanya Ustaz Radhi ni style dia ceramah lagu ni lah, jangan sentap ambil hati pula. Kan? Muka masing-masing mencorot cuka, kenapa? Senyumlah pagi-pagi ni kan. Kena marah pun senyum. Buat lawak pun senyum gelak kan. Kita orang yang positif, tak ada masalah apa. Nampak macam cengeng, hati baik nak mampu. Tu. Hadirin rahimakumullah. Pagi ini ada sahabat kita datang, ya, iaitu Kak Faizah dengan suaminya. Mereka ni orang baik-baik, ya, baru selesai berhaji tahun lepas. Allah uji, Allah duga mereka. Saya yakin kerana Allah nak kurniakan hajjun mabrur, wa sa'yun mashkur, wa amalun maqbul, wa dhanbun maghfur, wa tijaratun lan tabur. Allah nak bagi haji yang cemerlang, usaha yang mana mereka bersyukur dengan segala usaha yang Allah izinkan, ya. Mudahan di situ ada redha, ada restu, ya. Dosa-dosa yang diampunkan, amalan-amalan yang diterima, serta perniagaan yang tidak akan rugi selama-lamanya. Maka ada ni
Mereka ni selalu dia orang buka meja untuk bagi khidmat diagnosis saraf tapak tangan dan khidmat nasihat pemakanan Qurani. Ada kat luar sana tu tuan-puan, siapa yang berhajat untuk nak afiat sepanjang Ramadan, nak istiadat sepanjang Ramadan supaya dia dapat restu dan redha Allah, dia nak bagi dia boleh puasa. Ada orang dia sakit, dia boleh guna kesempatan dia sakit untuk berbuka, dan agama izinkan. Faman kana minkum marida aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar, kata Allah. Maka barang siapa di kalangan kamu yang aku telah wajibkan puasa ini, sampai taklifan puasa dengan rukun-rukun dia, memang dia kena puasa, tapi dia tak boleh puasa dengan dua sebab. Quran sebut Suratul Baqarah ayat 184 dan 185. Ya. Apa dia? Dia sakit, dia musafir. Maka dia buka ganti hari yang lain. Tapi orang ini dia nak bagi dia sihat. Aku tak mau buka ya Allah, aku ada gastrik, tapi aku tak mau buka. Tapi kalau aku tak buka, mudaratnya 2, 3, 4 kali ganda. Seperti yang berlaku di satu agensi, saya duduk ceramah di situ bulanan Zuhur, ya. Satu hari dalam bulan Sya'ban 2015 1436 Hijriah. Seorang pegawai ni dia mai bagi tahu, dia kata, "Ustaz, dia iring saya ke kereta. Sampai kereta saya kata, tuan, tak pernah tuan iring macam ni." Dia kata, "Ustaz, saya ada soalan." Saya kata, "Tanya je lah, apa soalannya?" "Tapi saya rasa malu lah Ustaz." "Dah," saya kata, "tanyalah, tak payah tunjuk kemaluan pun. Tanya aja." Dia kata, "Ustaz, saya ni setiausaha surau tempat ni." "Saya tahu," saya kata, "tuan yang jemput saya pun." "Yalah Ustaz, tapi saya kalau Ramadan ni tak pernah puasa cukup. Tak pernah cukup 30 hari. Saya kata, "Kenapa?" "Saya pengidap gastrik Ustaz." Saya kata, "Teruk ke gastrik tu?" "Allahu Akbar," dia kata, "Ustaz, saya hari ni puasa, besok tak boleh puasa. Lusa saya puasa, tulat saya kena buka." Wih, saya kata macam puasa Nabi Daud lah pula. Okey. Kalau gagah juga, tahanlah, tahan. "Ustaz, kalau saya gagahkan tahan puasa hari kedua, gastrik saya menyerang Ustaz. Alamatnya 3 hari straight tak boleh puasa. Warded, hospitalized." Uish, saya kata ni kronik ni. "Itulah Ustaz, saya malu." Saya ni nakai, saya tanya, "Macam mana duk makan siang-siang?" Dia termasuk lantandas ya Ustaz. Tarif sistem tu kunyah biskut grok 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 grok, sama dengan bunyi sistem, orang bukan dengar. Oh, macam tu pula. "Ustaz, ada petua ke?" Saya kata, "Saya bukan doktor." "Jumpa doktor?" Dia kata, "Jumpa macam-macam ubat makan lah, tak lega." Ginilah saya kata, saya tahulah satu kaedah makanan yang saya belajar, saya berguru, saya ambil sanad berguru, saya hadam ilmu tersebut. Dia kata, "Ustaz, share lah." Mudah saja, saya kata. Nak bagi lega gastrik ni, kita gunakan asid dengan asid. Ui, pelik tu dia kata. Dalam perut ni asid hidroklorik, tapi kita kena ambil asid lemah yang dari sumber yang tabi'i, sumber yang asli. Kerana dalam perut ni dia bukan sintetik, dia tabi'i dan asli dihasilkan. Oh, dia kata, "Cuka apa tu?" Saya kata, "Jangan ambil cuka apple ke cuka-cuka lain, yang saya tahu satu je, cuka buah tin, yang 6 kali ganda hebat daripada cuka apple. Tetapi saya kata, jangan tersilap pula pergi ambil cuka getah, kan jadi lain." Dia buat, tuan-puan, 2015 dia puasa penuh. Saya pergi pula bagi kuliah Ramadan, dia ikut lagi ke kereta. Saya kata, kali ni nak tanya apa pula ni? Dia nak bagi tahu, "Ustaz, 3 minggu lah saya puasa penuh, tak buka pun Ustaz, sihat wal afiat." Kerana apa? Kerana cara saya ambil pengambilan penyembuhan gastrik ni, cara dia, alhamdulillah Ustaz, afiat saya. Tuan-puan, jenis-jenis macam ni saya boleh cerita sikit-sikit je lah. Lebih-lebih tuan-puan tanya Kak Faizah ni, ya, kerana dia pagi ni datang juga. Kalau ada kawan-kawan lain juga yang menjadikan khidmat yang sama datang, sama-sama sampaikan dakwah. Kata orang kampung saya, the more the merrier. Lagi banyak, lagi meriah, lagi bagus. Tu. Siapa yang semput dalam Ramadan,
memang fatwa boleh guna inhaler Ventolin tu, tapi sanggupkah kita dalam Jumaat ramai-ramai ini kan, kita nak pegang tu pam pun dalam mulut tu, orang tengok kita, tambah anak-anak tengok, tak puasa pak cik ni, dia kata kan. Lepas tu pula orang yang isap rokok dengan isap vape, dia tanya kita, duk pam tu puasa batal tak? Kita kata tak batal. Oh, boleh kias pergi ke rokok dengan vape tak? Punggah. Tak boleh. Tak boleh. Jadi tentu kita tak nak semput. Macam mana cara dia? Tanya, ada amalan makanannya. Tuan-puan, minta ampun, minta maaf, hujung rambut ke hujung kaki, terlajak bahasa, tergurau senda, tidak mengikut susun kata dan budi bahasa. Maka saya susun 10 jari, mohon tuan-puan restu dan redha, ya, supaya kita hidup ini harmoni dan bahagia. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, Ramadan Karim, Allah Ta'ala akram. Selamat berpuasa, selamat beribadah, selamat bertakwa, selamat mengecap seluruh tawaran Allah yang Allah bagi di bulan yang mulia. Tidak akan pernah ada lagi dah bulan yang lebih dahsyat kemuliaannya, melainkan Ramadan, satu-satunya bulan yang disebut dalam Quran, Suratul Baqarah ayat 35. Sekadar itu dahulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, kami tadahkan tangan ini di pagi hari ini, ya Allah, di dalam rumahmu ini yang dinamakan Al-Khairiyah, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami saat ini dengan pandangan rahmat-Mu. Kami berlindung dengan nama-Mu Al-Afu, ya Allah, dari Engkau memandang kami dengan pandangan kemurkaan, ya Allah. Ya Allah, nama-Mu Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya Allah, agungnya diri-Mu, ya Allah, maha besar kekuatan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, kasihankan hamba-Mu yang hina ini. Ya Allah, kami datang bersimpuh di rumah-Mu, ya Allah, bertebaran di dalam taman syurga-Mu saat ini, yang disabdakan oleh Nabi-Mu, ya Allah, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu melintasi majlis, jika kamu melintasi taman-taman syurga Allah di muka bumi, maka singgahlah, bertenang, rehatlah di dalamnya. Ya Allah, kata Nabi-Mu, inilah taman syurga-Mu, majlis-majlis yang dibicarakan nama-Mu, ilmu-ilmu yang mesti diketahui oleh hamba-Mu tentang diri-Mu.
Ya Allah, maka kami mohon padamu, ampunkan kami seampun-ampunnya, maafkan kami semaaf-maafnya. Kami hamba-Mu yang lupa dengan daratan, ya Allah, yang tak sadar untung diri sendiri. Semuanya Engkau yang pinjamkan, ya Allah. Ya Allah, itu pun lidah ini mudah sekali menyatakan itu aku yang punya, ini aku yang punya. Sedangkan keempunyaan mutlak semuanya milik-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang kurang bersyukur, ya Allah. Segala nikmat kurniaan Engkau berikan tapi kami abaikan, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon padamu saat ini, Engkau ampunkan ibu kami, ya Allah. Ibu yang kami rindu dalam Ramadan nanti, ya Allah. Ibu yang selalu sibuk siapkan juadah berbuka dan bersahur di dapur, kadang-kadang terlentok kerana uzur. Ya Allah, ibu itu telah kandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya. Ya Allah, ibu itu telah lahirkan kami hingga koya raba isinya terbelah kulitnya. Darah merahnya bersimbah ke bumi, berselisih tulang temulangnya. Ibu itu, ya Allah, ajarkan kami akan kebaikan di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ibu itu jua, ya Allah, besarkan kami dengan susu badannya sendiri, ya Allah. Siang malam pagi petang berkepit dengan kami, tak diizinkan kami digigit walau seekor serangga pun, ya Allah. Ya Allah, ibu itu hari ini uzur, ya Allah. Urat-urat tua semakin menjalar di pipinya. Kami bimbang Kau ingin ambil ibu dari kami, sedangkan kami belum puas, ya Allah. Belum puas untuk berkhidmat dengan ibu. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan dosa ayah kami lelaki yang Kau jadikan ia satu nasab yang kami sandarkan padanya. Sudi ia mengakui kami semua ini anaknya, ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah lelaki yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di telinga kanan dan telinga kiri, ya Allah. Tanpa ajaran ayah ini kami belum tentu kenal nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan ayah yang peluh keringatnya tumpah ke bumi mencari nafkah buat kami, ya Allah. Ampunkan ayah yang dahulunya teramat manjakan kami, tetapi lama kelamaan nampak dia tegas mendidik kami. Ya Allah, ini rahasia ayah yang tidak terungkap. Tetapi apabila hari ini Engkau jadikan kami ayah ibu buat zuriat sendiri, tahulah kami, ya Allah, rahasia ayah selama ini. Ayah hatinya walau luka tak pernah dikongsikan. Ayah air matanya disembunyikan. Ayah isi hidupnya tak pernah diceritakan. Hanya padamu dia memohon restu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu hari ini apabila Engkau jadikan kami ayah ibu buat zuriat sendiri, didiklah kami, ya Allah, memahami jasa ayah ibu yang semakin luput dari kenangan kami. Ya Allah, pagi ini kami tuntut redha-Mu, kami mohon restu-Mu, ya Allah. Kami mohon keagungan-Mu, agar dengan keagungan-Mu itu Engkau kasih balas dan Engkau jaga kami selalu, ya Allah.
Ya Allah, andai ayah ibu masih ada, panjangkan usia mereka dalam redha kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Karim, ya Allah. Rezekikan mereka kurniaan yang barakah lagi melimpah ruah, tabah kuatkan mereka beribadah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan Engkau jadikan kami si anak durhaka yang tempat kembalinya dihumban ke neraka, kekal abadi di dalamnya selama-lamanya ya Allah. Kami mohon janganlah ya Allah kasihankan kami. Ya Allah, andai ayah ibu telah pergi bertemu denganmu, pindahkan mereka berdua dari liang lahat yang sempit gelap gulita tak selesa itu ke dalam syurga-Mu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka dari nikmat yang abadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu pagi ini, sekalian yang hadir ini jika dia datang membawa gelisah, pulangkan dengan ketenangan dan keceriaan. Jika dia datang membawa dosa, pulangkan dengan pengampunan dan pembersihan ya Allah. Jika dia datang membawa keaiban, tutupkan aibnya dengan sebaik-baik tutupan. Jika dia datang ya Allah membawa penyakit, sembuhkan, afiatkan dirinya. Jika dia datang membawa sebarang hajat dan permintaan serta harapan, ya Allah penuhi hajatnya ya Allah, kabulkan permintaannya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satu padukan seluruh ahli qaryah ini dan mereka yang berkunjung di sini. Pelihara rumah-Mu ini ya Allah, pelihara kesatuan ya Allah, pelihara ukhuwah yang murni telah terjalin ini. Hindarkan mereka dari berpecah belah, berburuk sangka ya Allah. Hindarkan mereka dari bercakaran ya Allah. Turunkan redha-Mu melimpah ruah ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا بالقاسم الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. Saya mohon maaf sekali lagi dengan sebenar-benar permohonan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.